Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu berita mengejutkan, satu kabar mendukacitakan. Bagi saya ini satu pemergian yang saya lihat daripada artikel ini, pemergian individu ini yang tidak diratapi. Jadi pada akhirnya saya tertarik untuk melakukan video ini supaya ramai yang mengetahui tentang ini. Pemergian Dr. Kamal Al-Helbawi yang tidak diratapi. Kenyataan ini ataupun sumber artikel ini daripada Haraka Daily. Awal semalam, waktu Malaysia. Berita ini bertarik pada Mac 2023, 3 hari bulan. Awal semalam, waktu Malaysia, seorang penggerak utama Ikhwan Al-Muslimin, satu ketika dahulu, Dr. Kamal Al-Helbawi telah kembali ke rahmatullah. Beliau mengembuskan nafas terakhir di London setelah kembali daripada Mesir beberapa tahun lalu. Dr. Al-Helbawi dilahirkan Mesir pada tahun 1939 dan merupakan graduan dari University Kahira dalam bidang kesusasteraan. Jadi saudara-saudara, ini mungkin pemergian yang mengejutkan Malaysia juga. Sebagai salah seorang penggerak Ikhwan Al-Muslimin, sejak beliau di Mesir sehinggalah berhijrah mendapatkan pelindungan politik di United Kingdom. Jasa beliau terhadap dakwah dan pemikiran Islam cukup besar. Beliau pernah menghabiskan beberapa tahun berdakwah di Nigeria dan terlibat menasihati pimpinan Mujahidin Afghanistan ketika menghadapi pencerobohan Soviet Union. Di UK, beliau cukup dikenali oleh komuniti Muslim di negara tersebut. Beliau adalah antara pengasas Muslim Association of Britain ataupun MAB yang menghimpunkan ramai pemimpin dan ilmuwan Muslim di United Kingdom. Saya sempat beberapa kali bertemu dengan beliau sama ada di United Kingdom dan ketika beliau berkunjung ke Malaysia menghadiri jemputan PAS. Jadi saudara-saudara, ini satu pemergian yang mengejutkan seluruh parti PAS bagi saya. Nah, sudah pasti mengejutkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, di mana beliau ini adalah satu penggerak ataupun salah seorang penggerak Ikhwan Al-Muslimin sejak beliau di Mesir, dan pada akhirnya menurut berita ini yang bertarik pada 3 Mac 2023 yang diterbitkan hari ini 3 Mac 2023, pada awal semalam waktu Malaysia, seorang penggerak utama Ikhwan Al-Muslimin satu ketika dahulu, Dr. Kamal Al-Helbawi, telah kembali ke rahmatullah. Beliau juga banyak membuat kajian mengenai kemunculan aliran teroris di dalam dunia Islam, khususnya pasca peperangan Afghanistan Soviet Union. Ketika itu beliau juga menceritakan, beliau pernah berdemonstrasi di hadapan Dr. Mahathir Mohamad ketika beliau berkunjung ke London selepas Anwar dipecat dari jawatan timbalan Perdana Menteri pada tahun 1998. Pada tahun 2008 pula, semasa Anwar Ibrahim melarikan diri ke kedutaan Turki, setelah Saiful Bukhari membuat laporan, polis menuduh Anwar meliwatnya, saya mengiringi beberapa orang pimpinan utama PAS di London bertemu tokoh-tokoh Muslim termasuk Dr. Al-Helbawi. Jadi itu adalah sedikit sejarah, bukan ada kaitan untuk memburukkan mana-mana individu. Namun ini hanyalah saya hanya sampaikan pemergian ini dengan tajuk yang diberikan daripada Haraka Daily, pemergian Dr. Kamal Al-Helbawi yang tidak diratapi, dan pada akhirnya beliau ini yang memang pernah menghadiri jemputan PAS, berkunjung ke Malaysia menghadiri jemputan PAS. Jadi saudara-saudara, ini satu pemergian yang mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang dan seluruh PAS. Salam sejahtera Malaysia. Hari ini satu isu yang menggemparkan Malaysia, satu kemenangan yang menggemparkan Tun Mahathir, satu berita yang menggemparkan seluruh penjara Kajang dan keluarga kerabat Datuk Seri Najib Razak
yang juga bekas Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya case 1MDB ataupun pertuduhan meminda laporan audit 1MDB Datuk Seri Najib Razak, bosku, bersyukur selepas beliau telah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi hari ini atas pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Saudara-saudara, ini satu kemenangan buat Najib dan beliau juga mengaku ini adalah untuk pemangkin semangatnya untuk berhadapan dengan case yang seterusnya ataupun case yang lain. Akhirnya Najib Razak telah dibebaskan dari Mahkamah Tinggi berkenaan dengan pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Peguamnya, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata, anak guamnya itu menyampaikan kesyukuran berkenaan dan memberitahu keputusan itu menjadi pemangkin semangat buatnya. Anak guam saya memberitahu dia sangat bersyukur dengan keputusan berhubung kes pada hari ini. Dengan keputusan ini juga menjadi pemangkin semangat buat bosku untuk terus melawan kes lain. Jadi kita boleh ucapkan kepada Najib, tahniah Najib. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, saya dapat melihat di dalam Facebook, di media sosial, di YouTube, di mana saja, kebanyakannya mengucapkan tahniah kepada bosku, kepada bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak. Muhammad Syafi berkata, pihaknya juga berharap Peguam Negara tidak membuat rayuan berhubung kes ini kerana dapatan hakim boleh disokong. Kami juga berharap bahawa ini adalah permulaan kepada perkara baik yang akan datang kerana saya sentiasa yakin bukan hanya ini, malah banyak perkara lain lagi. Oke, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu sebentar channel ini dengan menekan butang subscribe. Anda dipersilakan like dan juga share video ini. Dan akhirnya, istri Datuk Seri Najib Razak, Rosmah Mansur, membuka mulut, tampil dengan kenyataan kemenangan buat keluarga. Menurut Rosmah Mansur, Datin Seri Rosmah Mansur, kemenangan ini bukan hanya untuk suami, bahkan untuk keluarga. Menurutnya, beliau bersyukur dengan keputusan yang ditetapkan Mahkamah Tinggi terhadap suaminya, Datuk Seri Najib Razak, atas pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Syukur, alhamdulillah, hari ini adalah satu kemenangan kepada bukan saja suami saya, tapi juga kepada keluarga kami. Datuk Seri Najib kata, rasa bersyukur ini adalah satu kemenangan untuk dia. Jadi, saudara-saudara, ini satu kemenangan bagi bosku. Dan saya rasa ini satu kejutan besar kepada Tun Mahathir. Kita dapat tahu bahwa sebelum ini, di media kita dapat lihat melalui Facebook, Tun Mahathir dan juga Najib Razak, memang ada pergaduhan, peperangan media saya dapat lihat, dan ramai netizen memberikan komen. Ada yang sokong Mahathir, ada yang sokong Najib Razak. Pada akhirnya, kemenangan hari ini menurut Rosmah Mansur adalah kemenangan buat keluarga, di mana berkaitan dengan tuduhan memindah laporan audit 1MDB, akhirnya Mahkamah Tinggi membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak.